salam sejahtera kelas. Salam sejahtera, Waalaikumsalam, cikgu. salam sejahtera. Masih bersemangat kah? Masih. Boleh kita teruskan? Boleh. Kalau boleh sebelum kita mula pembelajaran, kita tengok video dulu. Boleh? Pagi yang indah kemarin lepas, abang bergerak. Iman, jom kita nasi lemak bang Suruh. Aku pun apa lagi, terus tak kereta, pecuk kena baring pun semua, pergi cari kedai. Dah sampai tu beratok panjang juga. Lepas seorang-seorang dapat beli nasi lemak itu. Aku dah tak risau dah ni, sampai kat aku tahu mesti dah habis. Yes, memang dah habis. Ada makcik depan tu lah, tiba punya banyak. Aku dah start barai dah, fikir rezo je lah. Mungkin Allah akan gantikan dengan nasi lemak media jam 2 ketul ikut. Tak apalah. Tahu-tahu adik bang Sudu main hantar tadi. Dia katanya ada lebih banyak ni je. And dia terpaksa buat limit lah. Limit tak limit, balun je lah. Mana yang dapat buat rasa-rasa kan. Dia nak bayar apa semua ni, bang Sudu tak nak duit lah. Abang tu tinggal duit tu dalam batu je. Baru dia tahu. Balik je rumah nak try, buka-buka dah buat aku terliok. Sebab apa? Sebab warna sambai dia tu. Warna sambai nasi lemak merah gelap macam kan. Selalunya jarang lah tak sedap. Bila dah rasa tu memang sedap. Manis pedas sampai Sedapnya. Okey, sedap kan? Sedap. Melalui video ni, siapa kenal Bang Sudu? Tak kenal. Tak kenal? Tak kenal. Okey, kalau tak kenal, Kenal, cikgu. cikgu bagi tahu. Bang Sudu ni dia jual nasi lemak berharga RM1. Wah. Berdasarkan dia punya perniagaan, kamu rasa dengan RM1 tu dia perolehi keuntungan tak? Mestilah. Sebab tu dia berniaga. Ya, cikgu. Ya, cikgu. Ya, betul. Macam mana kamu tahu dia boleh dapat untung? Daripada tolak-tolak kos semua dapat untung. Banyak Walaupun pandai. sen. Alam cikgu. Ternyata. Betul, semua tu betul. Okey, berdasarkan video pada hari ini, dia ada kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar bab 4, penyataan kewangan perniagaan, subtopik 45, mentafsir penyataan kewangan menggunakan nisbah. Semasa. Semangat batin. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini, pada akhir pembelajaran, murid dapat mentafsir penyataan kewangan menggunakan Nisbah asas. Okey, dalam objektif pembelajaran kita ni, kita akan belajar 7 rumus menggunakan nisbah asas. Lepas tu kita belajar apa nisbah asas yang terdapat dalam penyataan kewangan. Boleh teruskan lagi? Boleh. Okey, nisbah asas. Dalam nisbah asas ni kita ada 3. Yang pertama, analisis nisbah untung. Yang kedua, analisis nisbah pencairan. Dan yang ketiga, analisis apa Fatin? Analisis kecekapan cikgu. Okey, kita pergi satu-satu. Analisis nisbah untung. Okey, analisis nisbah untung. Dalam analisis nisbah untung ni kita akan belajar 4 rumus. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu apa tu analisis nisbah untung. Analisis nisbah untung ni kita betul. Kita kira untung. Macam mana perniagaan tu untung ataupun tidak untung. Betul. Okey. Macam mana kita mau tahu, kita guna 4 rumus ni. Yang pertama, peratus untung kasar atas kos jualan, ataupun nama lain dia peratus tokokan. 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 Ataupun tu kan, peratus untuk kasar atas jualan, kos jualan ataupun tokokan. Dia punya rumus sebenarnya ambil daripada dia punya nama je. Untung kasar bagi kos jualan dalam 100%. Jawapan mesti dalam Peratus. sebab dia minta Peratus. Apa ini peratus untung kasar atas kos jualan? Dia untuk menunjukkan keberkesanan perniagaan, mengawal harga jualan dan kos untuk memaksimumkan Keuntungan. Okey, kita pergi macam mana cara kira peratus tokokan ni. Okey, Fatin boleh baca? Syarikat A memperolehi untung kasar sebanyak RM141,800, manakala kos jualannya adalah RM567,320. RM567,320. Kirakan peratus tokokan bagi syarikat A. Apa tadi rumus kos peratus tokokan? Untung kasar bagi penjualan dan 100%. Peratus tokokan. Apa tadi formula dia? Untung kasar bagi penjualan kos
bagi 5,7,320. 320 darab 100%. Siapa boleh tolong cikgu kira? Kemi. Okey. Berapa? Sekejap. Berapa Kemi? Berapa tu? Bentar, otak berfungsi. Mengelamun ya. Okey, 0,25 cikgu. Kosong pen 25. 25 100. Senang tak? Senang. Jawapannya senang kan? Senang. Itulah dia punya jawapan bagi kos tokokan peratus tokokan. Okey, yang kedua peratus untung kasar atas jualan ataupun margin untung kasar. Okey, apa pula maksud peratus untung kasar atas jualan ni? Mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih. Okey, dalam kata yang lain, dia mau tengok hasil jualan kita tu berapa untung kasar kita dapat. Okey, formula dia untung kasar bagi jualan bersih darab. 100%. Okey, kita pergi pengiraan dia. Cikgu mau satu orang buat depan. Boleh cikgu. Patin cikgu. Boleh lah. Patin cikgu. Puba mengelamun cikgu. Cikgu, patin. Puba mengelamun. Cikgu. Dia mengantuk. Tadi cikgu saya masih cergas. Puba cikgu. Cikgu suruh baca pun dia tak baca. Saya baca tu. Mana suaramu? Jadi boleh buat depan. Okey. Kami. Cikgu ajar. Buat dulu formula dia, lepas tu baru jawab. Good lah. Apa tolong Kimi apa dia punya formula? Boleh. Margin untung Untung kasar. kasar. Untung kasar Bagi Jualan bersih. bagi jualan bersih darab. Darab 100%. Okey, tolong Kimi isi dia punya maklumat. Untung kasar 473,247. 3,2,4,7. 247. 2,47. Jualan bersih 567,320. Patin 567,320. Darab 100. Okey, berapa jawapan dia? Okey. Berapa? Patin. Kosong. Poin 83. 0.8. 0,833. 0,83 cikgu. Okey, betul tak? Betul. Okey, betul. Saya bantu tu. Terima kasih semua. Okey, boleh kita teruskan lagi yang Boleh. ketiga. Formula yang ketiga iaitu peratus Untung bersih. atas jualan. Yang tadi peratus untung kasar atas jualan. Sama dia macam ni, yang ini hasil jualan tu dia mau tengok berapa untung bersih yang dia dapat. Formula dia untung bersih bahagi jualan bersih darab 100%. Okey, yang ini nanti kamu tengok buku teks, cari soalan berkaitan peratus untung bersih, nanti try jawab menggunakan formula ni. Boleh. Okey. Yang keempat, peratus pulangan modal. Peratus pulangan modal ni maksudnya berapa pulangan yang kita dapat setelah modal yang kita laburkan. Okey, dia punya formula untuk kasar bagi jualan bersih darab 100%. Okey, boleh faham ni analisis nisbah untung? Faham. Dalam analisis nisbah untung ada berapa formula tadi? 4. Yang pertama, Tokokan. peratus tokokan. Yang kedua, Margin untung kasar. yang ketiga, Margin untung bersih. yang keempat, Pulangan atas modal. Okey, yang kedua kita akan belajar analisis nisbah kecairan. Siapa sini tahu apa tu nisbah kecairan? Dia cair. Dia mau tengok berapa cairnya kita punya perniagaan tu. Maksudnya kemampuan ataupun keupayaan perniagaan kita tu menghasilkan tunai untuk dalam tempoh yang singkat untuk membayar hutang dalam masa yang singkat juga. Itu maksud saya. Itu maksud kecairan dalam perniagaan tu, dia yang menghasilkan tunai. Faham tak? Okay, dalam analisis nisbah kecairan ni kita akan belajar satu formula yang mana kita akan belajar nisbah semasa.
Okey, nisbah semasa ni apa? Dia mengukur kemampuan syarikat tu membayar liability semasa dia ataupun dia kemampuan bukan pinjaman, hutang perniagaan dia. Liability semasa ni hutang. Fatin fokus. Ya ke? Mengukur kemampuan syarikat untuk membayar hutang menggunakan aset yang dia ada. Okey, formula dia aset semasa bahagi Liability semasa. liability semasa. Okey. Jawapan nisbah semasa ni mesti dalam bentuk apa? Tuhan. Salah. Salah. Nombor. Dia punya nama nisbah semasa. Jawapan dia salah. Peratus. Nisbah. Oh. Fatin. Cikgu pada pihak. Saya fokus. Saya ambil masa sedikit. Okey. Sudah menganggap Jawapan cikgu. nisbah semasa. Noting. Nisbah semasa mesti dalam bentuk nisbah. Nisbah. Dia punya formula aset semasa Bahagi liability semasa. Lepas tu jawapan mesti nisbah satu. Nisbah satu. Nisbah satu. Contohnya lah. Aset semasanya dia dapat 2. Liability semasanya 1. Contoh. Contoh. Jawapannya sama dengan 2. 2 bagi Dua, 1 dua, 2. dua. Jadi jawapan 2 ni masuk dalam sini. Jawapan mesti 2 nisbah 1. Betul. Okey, ini cara untuk mencari nisbah semasa. Okey, boleh kita teruskan lagi yang ketiga. Boleh. Analisis nisbah kecairan tadi apa? Upaya syarikat tu. Keupayaan syarikat untuk menghasilkan tunai. Okey, yang seterusnya yang ketiga, analisis kecekapan. Analisis kecekapan ni untuk mengukur perniagaan tu cekap ataupun tidak cekap. Ya, faham? Dalam analisis kecekapan ni ada 2 formula. Yang pertama, dia untuk mencari kadar pusing ganti inventory. Yang kedua, mencari kadar pusing ganti aset. Okey, kita pergi yang pertama, KPGI ataupun kadar pusing ganti inventory. Yang ni formula dia kos jualan bagi inventory purata. Selalunya dalam soalan dia dah bagi inventory purata. Jadi kita kena cari inventory purata. Macam mana mau cari inventory purata pula? Siapa tahu formula? Saya tak tahu. Tahu ya? Sini saya bagi tahu. Inventory purata. Inventory purata. Inventory awal tambah Inventory akhir. inventory akhir Bahagi. bagi 2. Pandai ubah. Oh. Okey, nanti dapat itu cari dia punya inventory purata. Okey, apa ni kadar pusing ganti inventory ni? Sekejap. Formula apapun jawapan kadar pusing ganti inventory mesti dalam bentuk kali. Berapa kali? Kali. Ini Oh. Kadar pusingan. kadar pusing ganti inventory ni Wow. maksudnya berapa kali Dia perniagaan pusing. kita di stok inventory. Contohnya Fatin dia perniagaan tahun lepas dia kadar dia restock barang sebanyak 9 kali. Tahun ni dia restock barang sebanyak 16 kali. Jadi maksudnya tahun ni dia cekap atau tidak cekap? Cekap sebab dia restock barang banyak kali. Ya. Sebab dia jual barang banyak kali. Okey, itu dia. Amazing. Mau try ke pengiraan? Dah try lah ya. Fatin. Okey, siapa boleh tolong cikgu? Syarikat A mempunyai jualan bersih sebanyak RM5,727 manakala inventory awalnya sebanyak RM4,500 dan inventory akhirnya sebanyak RM5,720. Kirakan nisbah pusing ganti inventory syarikat A.
Apa tadi formula dia? Hah? Kos jualan Kos jualan. bahagi inventory purata. Inventory purata. Masukkan kos jualan dia berapa? Kos jualan dia 55,797. 55,797 797 bagi inventory awal 405 tambah 5720 bahagi 5720. Jawapan berapa? Tolong. ubah. Berapa kali? Ini Itu kena bahagi dua ke cikgu? apa tu Fatih? Inventory awal hari tu bahagi dua. Bagi 2. Okey, betul, pandai. Pandai, Ini pandai. RM55,797. Maafkan cikgu tulisan tidak. Apa tidak cikgu? Tidak dapat. bahagi 488. Dapat. Berapa jawapan dia? Faham tak Fatih? Tidak faham. Saya faham. Saya tu jawapan ubah. 11.4. Pusingan. Jawapan adalah Pusing kali. bukan pusingan Fatih. Betul, kali-kali. Okey, ini faham. Boleh faham. Bagus. Okey, kita teruskan lagi. Yang kedua, kadar pusing ganti aset. Tadi inventory, sekarang aset. Yang ini dia mengukur macam mana kecekapan perniagaan tu menggunakan aset yang dia ada. Jadi formula dia jualan bersih bahagi jumlah aset. Sama juga, rasa masuk dia punya Rumus. rumus. Lepas tu cari dia punya isi-isi. Okey. Analisis kecekapan ada berapa formula? Dua. Yang pertama, Kadar pusing ganti inventory, kadar pusing ganti aset. okey. Jadi maksudnya kita belajar berapa semua rumus? Ada 7. ada 4 di analisis nisbah untung, ada 1 di analisis nisbah kecairan, dan 2 di analisis nisbah Kecekapan. Okey, semua faham? Boleh faham? Faham. Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Okey, kita teruskan dengan aktiviti. Aktiviti dia senang je. Aktiviti dia ni, cikgu namakan mari memanjat. Mari memanjat. Cara permainan dia senang je. Senang saja mau menang. Siapa cepat sampai ke garisan penamat, dia pemenang dia. Tapi untuk sampai ke garisan penamat adalah halangan, ada cabaran. Okey, contoh dia. Okey, yang bentuk senyum ni, kamu perlu jawab soalan yang ada dalam sini. Siapa? Dalam kertas senyum. Lepas tu, yang ni tangga lah naikkan. Kalau yang di sini dia kosong, dia stay je. Okay, yang tanda soal ni, dia ada challenge, ada juga soalan. Jadi kalau dapat jawab, dapat buat, dia boleh maju 5 langkah. Kalau yang ini dia tak maju. Tapi kalau dia dah dapat jawab, dia undur selangkah. Kalau dia dah dapat jawab ini pula, dia stay je. Kalau dia dapat jawab, dia maju. Okey, boleh faham? Faham. Okey, kita teruskan dengan aktiviti ya. Cikgu mau kita bentuk 2 kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2. Boleh? Boleh. Kita bergilir-gilir menjawab soalan. Kita bergilir-gilir untuk... Faham. Okey, faham kan? Cikgu, ubah. Ni kumpulan kamu, ni kumpulan kamu. Mau warna apa? Mana kuning, Kuning. yellow. Angelin? Era. Okey, boleh awesome dulu siapa belakang? Som. Apa nama begini? Burung. Menanglah, jadi bagi batu. Ada burung juga. Ya, apa scam ini? Adakah burung juga? Okey, boleh. Berapa? 4.
Arin. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jawapan nisbah semasa mesti 2. Nisbah 1. Okey, Mana? Dapat jawapan betul. Okey, maju. Cikgu. Maju 5 langkah. 1, 2, 3. Naik. Soalan. Aislin. Cikgu dia tidak pandai mengira. Soalan. 6. Saya Semua selamat ni nak jawab soalan. 3. 1, 2, 3. Okey. Cang. Come on. Okay. Come on. Maju 5 langkah. Sekiranya kamu menyanyikan Berikan satu lagu. Okey. Lagu satu je. satu baris. Boleh. Faham? Lagu Pahang. Selesai. Ada seekor anak tupai atas semote. Lagi. Sikit lagi. Okey. Terima kasih Fatin. Okey. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Apa lagu game ini? Cikgu dia berbatu. Baca soalan betul. Pergi ke kamar. Lagi maju 2 meter dan sila jawab soalan. 1, 2. Jawab soalan sini. Dapat jawab? Tidak. Dapat jawab, dia undur selangkah. Undur selangkah tengok ada ular. Apakah kata fungsi ganti Aisyah? Dalam bersih bahagi Juga Aisyah. Betul tak? Betul. Betul. Kalau betul stay. Stay saja. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Memang benar. 3. 1, 2, 3. Okey. 2. 1, 2. Cikgu, cikgu. Dapat tadi pusingkan? Ya. Okey. Bukan dah menang, tapi kita perlu habiskan. Boleh. Bagi maksudkan lah. Kita perlu habiskan kumpulan ni juga. Lambat bergerak. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jawab soalan ni. Sila terangkan masuk kadar pusing ganti. Apa maksud kaedah kadar pusing ganti inventory? Untuk menentukan sekarang mungkin program untuk keupayaan berbarang dan berbarang. Untuk apa upaya dia restock barang tu kan dalam Kedua jawab. kumpulan ni nak bagi jawapan cikgu. Betul lah kan? Jadi itu tu kan? Okey. Dia main. Okey, dua-dua grup sudah sampai ke garis penamat. Itu saja permainan kita pada hari ini. Okey, sebelum cikgu menamatkan, cikgu mau seorang buat rumusan. Bagi Eli. Cikgu yang benar cikgu. Elisha mau buat ini. Kita belajar 3 tips analisis. Yang pertama adalah analisis nilai untung yang mempunyai 4 formula. Lepas tu analisis nilai kecairan ada 1 formula dan analisis kecekapan ada 2 formula. Okey, betul. Okey, cikgu pula yang rumuskan. Hari ini kita belajar analisis penyata kewangan menggunakan nisbah asas. Dalam nisbah asas ni kita ada 3. Analisis, nisbah, apa tadi? Ada 3. Analisis nisbah untung, analisis nisbah kecairan, Analisis kecekapan. Okey, dalam analisis nisbah keuntungan ni ada 4 rumus yang kita perlu tahu, iaitu pertama Tokokan. peratus tokokan, yang kedua Peratus margin untuk dasar. Okey, yang ketiga Peratus margin untuk bersih. yang keempat peratus Perusahaan atas modal. Okey, yang kedua kita belajar nisbah kecairan sebanyak 1 rumus, iaitu nisbah semasa. Nisbah semasa. Yang ketiga kita belajar analisis nisbah kecekapan sebanyak 2 rumus. Yang pertama Kadar pusingan ganti inventory. Kadar pusingan ganti Okey, itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima